Tanggal 28 November 2019 adalah hari yang amat bermakna bagi saya. Hari itu, saya diicap-kabulkan dengan lelaki pilihan saya, iaitu Muhammad Ihsan. Rasa amat bersyukur pada Tuhan kerana memberikan lelaki sebaik dia. Kini 2 Januari 2020, saya hamil. Dulu saya dengar orang kata tanda awal kehamilan macam-macam. Saya mula membaca dan mendapatkan informasi. Kini saya mengalaminya seperti orang lain. Apa yang pasti, sekiranya kita terasa tanda awal-awal ini, segeralah ke klinik untuk pemeriksaan. Jika betul hamil, kita harus melakukan pemeriksaan secara berjadual di klinik atau hospital secepat mungkin. Ini tanda-tanda awal kehamilan. Sudah 90 saya hamil. Orang kata kalau hamil akan ada perubahan fizikal kepada ibu. Saya rasa saya semakin gemuk. Saya ada terbaca di www.myhealth.gov.my mengatakan antara perubahan fizikal semasa kehamilan adalah seperti penambahan berat badan. Hari ini kami akan ke klinik lagi untuk pemeriksaan kehamilan secara jadual. Kita perlu membuat pemeriksaan untuk mengetahui tahap kesihatan kita dan bayi. Saya dan suami dapat melihat hasil imbasan ultrasound bayi kami. Doktor pesan imbasan ini tidak memberi kesan sampingan pada bayi. Kami pulang dan akan perlu lagi ke klinik untuk pemeriksaan seperti dijadualkan. Banyak saya belajar di klinik tadi tentang kehamilan. Kami bersetuju untuk memilih hospital kerajaan sebagai tempat bersalin nanti. Saya ada baca sekiranya mengandung luar rahim, kita akan terasa sakit di bahagian perut dan pinggul serta ada pendarahan melalui faraj. Lagi satu, doktor bagi tahu hubungan seks waktu hamil dibolehkan, tetapi kalau ada tumpah darah, segeralah berjumpa dengan doktor. Katanya kita perlu makan dengan baik untuk perkembangan bayi sihat dan kesihatan ibu. Betul lah kata ibu saya. Baru saja hari itu saya berjumpa dengan pakar pemakanan menjelaskan tentang panduan pemakanan sewaktu kehamilan. Saya dicadangkan untuk berjumpa dengan pakar pemakanan untuk diberi kaunseling pihak pemakanan sihat untuk ibu hamil. Selamat pagi Puan Wafa. Puan apa khabar? Saya Encik Hakim, dietitian di hospital ni. Hari ini Puan telah diminta oleh doktor yang merawat Puan untuk berjumpa dengan saya. Puan tahu tak kenapa Puan perlu berjumpa dengan saya? Ya Encik, doktor kata berat badan saya berlebihan dan ada sejarah keluarga kencing manis. Jadi saya rasa mungkin kena jumpa Encik untuk dapatkan nasihat tentang pemakanan sewaktu hamil, sebab saya rasa saya lebih berisiko untuk dapat kencing manis sewaktu hamil. Betul kan Cik? Ya, begini Puan. Kencing manis ketika hamil atau gestational diabetes mellitus (GDM) ialah satu keadaan yang serius yang berlaku kepada para wanita yang hamil, di mana sebelum ini mereka tidak menghidap kencing manis. Akan tetapi ketika hamil, paras gula dalam darah mereka meningkat melebihi paras normal. Sekarang saya akan ceritakan bagaimana diabetes ini boleh berlaku ketika hamil. Ketika hamil, dalam tubuh badan si ibu terdapat satu hormon yang berperanan dalam pertumbuhan bayi. Hormon ini akan menghasilkan satu fenomena kita panggil sebagai penahanan insulin. Kalau puan nak tahu, insulin ini merupakan satu pengubah gula di dalam darah yang menukarkan glukosa di dalam darah sebagai satu bentuk tenaga yang boleh digunakan oleh si ibu untuk menjalankan aktiviti seharian. Akan tetapi, disebabkan oleh hormon ini, aktiviti insulin dihalang, menyebabkan gula tidak dapat ditukarkan menjadi satu bentuk tenaga, lalu meningkatkan paras gula di dalam darah si ibu. Terdapat 3 risiko faktor yang boleh menyebabkan berlakunya kencing manis ketika hamil. Yang pertama,
Jisim injek badan atau BMI yang melebihi 27 kg per meter persegi, mempunyai sejarah keluarga yang menghidap kencing manis, dan yang terakhir mempunyai GDM dalam kehamilan yang sebelum ini. Berdasarkan risiko yang saya sebutkan tadi, Puan Wafa mempunyai dua faktor yang berisiko. Yang pertama, BMI Puan Wafa iaitu 28.7 kg per meter persegi telah melebihi paras BMI yang sepatutnya, dan Puan Wafa juga mempunyai sejarah keluarga yang menghidap diabetes. Oleh itu, para doktor yang merawat Puan telah merujuk kepada saya untuk satu sesi kaunseling tentang pemakanan yang sihat ketika hamil, di mana tujuan kaunseling ini adalah untuk memberi pendidikan dan pendedahan kepada Puan Wafa tentang pemakanan yang sihat ketika hamil bagi mencegah GDM daripada berlakunya kepada Puan. Sesi kaunseling saya dan Encik Hakim bermula dengan Encik Hakim bertanyakan tentang apa yang saya makan pada hari semalam serta bagaimana pemakanan saya pada hujung minggu. Saiz hidangan dan cara masakan makanan yang saya makan turut saya jelaskan kepada Encik Hakim. Baiklah Puan, kita baru saja selesai sesi mengingat semula makanan yang Puan makan pada semalam dan pada hujung minggu. Tujuan saya melakukan sesi seperti ini adalah untuk mengetahui berapakah jumlah kalori yang biasanya Puan makan dalam sehari. Ya ke Encik? Jadi boleh saya tahukah saya punya pengambilan kalori dalam sehari tu melebihi ke jumlah kalori yang sepatutnya saya ambil? Berdasarkan pengiraan saya, jumlah kalori yang Puan ambil dalam sehari adalah 2250 kilokalori. Berdasarkan berat dan tinggi Puan iaitu 69 kg dan 155 cm, jumlah kalori yang sepatutnya Puan ambil adalah dalam lingkungan 1580 juz hingga 1852 kilokalori. Kalau kita tengok ke Puan, jumlah kalori yang Puan ambil adalah melebihi jumlah kalori yang diperlukan oleh badan Puan. Tapi kan saya mengandung. Bukankah saya kena makan untuk 2 orang? Tak Puan, salah tu Puan. Kalau kita tengok kat sini kan Puan, Puan sekarang pada trimester pertama, jumlah penambahan kalori yang sepatutnya Puan ambil hanyalah 80 kilokalori sahaja. Oh, baru saya tahu Encik. Yelah, sebelum ni ingatkan bila dah ada baby, kenalah makan untuk 2 orang kan? Tak tu Puan, salah konsep tu Puan. Baiklah Puan, sekarang kita akan mulakan langkah pencegahan yang pertama iaitu penurunan berat badan, iaitu menurunkan berat badan Puan dari 69 kg sehingga 53 kg. Kalau kita tengok Puan, besar beza jarak penurunan berat badan ini. Tapi Puan jangan risau, saya akan guide Puan macam mana nak menurunkan berat badan ni. Okey, untuk permulaan, kita target Puan menurunkan berat badan 2 hingga 4 kg dulu setiap bulan, boleh tak Puan? InsyaAllah saya cuba. Tapi macam mana saya nak turunkan berat badan saya ni Encik? Okey, bagus tu Puan. Untuk menurunkan berat badan, Puan hendaklah melakukan 2 kaedah ini. Yang pertama, Puan hendaklah mengamalkan diet yang seimbang iaitu mengambil pelbagai jenis makanan yang terdapat dalam piramid makanan Malaysia. Kalau kita tengok kat sini kan Puan, yang bawah sekali adalah karbohidrat yang Puan perlu ambil paling banyak sekali. Atas sikit adalah sayuran dan buah-buahan. Atas lagi adalah protein dan paling atas sekali gula, garam dan juga lemak, di mana Puan perlu ambil paling sedikit sekali. Manakala cara kedua ialah Puan hendaklah kekal aktif setiap hari, di mana aktiviti yang aktif amatlah efektif dalam pengurusan berat badan. Oh, macam tu. Sebenarnya penting ke diet yang sihat ni? Sebab yelah, saya dah terbiasa dengan cara pemakanan saya. Penting Puan. Pengamalan diet yang seimbang ketika hamil adalah penting untuk mengawal paras gula dalam darah, bagi mengelakkan daripada mendapat komplikasi atau GDM ketika hamil, bagi mencapai atau mengekalkan berat yang ideal, dan last sekali adalah untuk mendapatkan zat-zat yang penting yang dapat mengoptimumkan kesihatan ibu dan anak. Oh,
baru saya faham. Apa contoh cara pemakanan yang sihat tu? Okey, baiklah Puan. Untuk mengelakkan GDM, Puan perlulah mengamalkan diet yang seimbang dan sihat. Ada diet yang seimbang dan sihat adalah Puan adalah makan mengikut pinggan sihat Malaysia, iaitu konsep suku-suku separuh, di mana separuh adalah sayuran dan buah-buahan, suku adalah nasi dan suku lagi adalah lauk. Puan juga perlulah makan mengikut waktu makan utama supaya lebih teratur. Kemudian Puan perlulah mengelakkan pengambilan minuman yang bergula, makanan segera dan minuman yang tinggi kafein seperti kopi dan teh. Puan juga perlu mengambil lebih makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Puan juga perlu mengambil lebih karbohidrat yang kompleks seperti bilian dan juga nasi. Dan Puan perlu limitkan jumlah lemak tepu yang Puan ambil. Kalau Puan ambil daging, Puan hendaklah ambil irisan nipis sahaja atau mengambil ayam tanpa kulit. Dan yang terakhir, Puan hendaklah mengurangkan makan makanan yang bergoreng. Sekarang, saya akan memberi beberapa contoh menu atau cadangan makanan hidangan yang sesuai untuk wanita mengandung seperti Puan Wafa. Untuk sarapan pagi, Puan bolehlah mengambil satu keping sandwich tuna di mana mengandungi roti bijian penuh dan juga sayur dan juga satu gelas susu rendah lemak. Untuk tengah hari, Puan boleh mengambil satu pinggan nasi ayam penyet, satu potong betik dan juga satu gelas air kosong. Untuk makan tengah malam, Puan boleh mengambil satu pinggan mi goreng yang mengandungi isi ayam dan juga sayur, satu biji apel merah dan juga satu gelas air kosong. Sesi kaunseling berjalan dengan baik dan banyak ilmu yang dapat saya pelajari. Dalam sesi kaunseling, Encik Hakim ada menekankan supaya kekal aktif dan melakukan pemantauan paras glukosa berkala dan banyakkan minum air. Encik Hakim meletakkan tarikh janji seterusnya dalam akhir sesi. Petang ini, suami ajak berjogging. Suami ada pesan suatu kehamilan ada aktiviti yang boleh dilakukan untuk kekal aktif. Saya pun ikutlah, tapi saya tak berjogging. Saya hanya berjalan perlahan atau selamat ringan. Antara contoh aktiviti yang dicadankan oleh doktor adalah seperti berenang, berjalan, melakukan yoga dan tarian serta bersenam lantai pelvis.